Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, baik adapun pada malam ini insya-Allah kita menyambung pengajian kitab Nailul Autar, iaitu ke muka surat 1347, iaitu bab bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir, keutamaan solat malam pada malam Lailatul Qadar, doa yang dipanjatkan dan bilakah Lailatul Qadar itu. Baik, kita masih lagi bicarakan bab berkenaan dengan Kitabul I'tikaf. Baik, hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muhammad, Bukhari dan Muslim rahimallahu taala, an Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-'asr al-awakhir ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa shadda al-mi'dhar. Dari Aisyah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila 10 hari terakhir sudah masuk, maka ia menghidupkan malam itu, membangunkan isterinya dan mengikat kainnya. Maksudnya mengikat kain di sini ialah kaum muslimin dan muslimat kalian, iaitu tidak melakukan hubungan. Tidak melakukan hubungan. Itu 10 yang terakhir. Ini jelas ya. Baik. Bahawa Nabi SAW apabila 10 hari terakhir sudah masuk, maka dia menghidupkan malam itu, membangunkan isterinya dan mengikat kainnya. Mengikat kain ini tidak melakukan hubungan lah maksudnya. Wali Ahmad wa Muslim kana yajtahidu fil 'ashr al-awakhir ma lam yajtahidu min ghairiha. Dan bagi Ahmad dan Muslim dikatakan adalah Nabi SAW bersungguh-sungguh pada 10 terakhir, melebihi kesungguhannya di malam-malam lainnya. Ini hadis tu senang ya kamu muslimat. Baik. Hadis seterusnya, an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rahul Jamaah ila Ibn Majah. Dan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, ia bersabda, siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar kerana iman dan mengharapkan keridaan Allah, maka diampunilah dosa-dosa yang telah lalu. Dan hadis seterusnya lagi, an Aisyah qalat qultu ya Rasulullah ara'aita in 'alimtu ayyu lailatul qadar ma aqulu fiha qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rawahu Tirmizi wa sahahu. Dan dari Aisyah ia berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku tahu bahawa satu malam itu malam Lailatul Qadar? Apakah yang harus saya baca? Ia menjawab, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya engkau maha pengampun, yang senang memberikan keampunan, maka ampunilah aku. Riwayat Imam Tirmizi, maka hadis ini disahkan. Baik. Hadis seterusnya, sebab hadis ini dah biasa kita temui ya.
Wa Ahmad Ibn Majah wa qala fihi ara'aita in waqtul lailatul qadar. Dan Ahmad dan Ibn Majah mereka berkata dalam riwayat mereka itu, bagaimana pendapatmu jika aku menjumpai malam Lailatul Qadar? Apa perlu dibuat? Hadis seterusnya, wa an Ibn Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana mutaharriha falyataharraha lailata 27 atau qala taharruha lailata 27 yakni lailatul qadar. Rawi Ahmad bi isnadin sahih. Dan dari Ibn Umar dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mencarinya maka carilah pada malam 27. Atau yang ia bersabda, carilah ia, iaitu Lailatul Qadar pada malam 27. Itu sebab Al-Imam Abu Hanifah rahimallahu ta'ala, kaum muslimin dan muslimat sekalian, dia meletakkan malam Lailatul Qadar itu malam cuma 27 saja. Itu dia. Baik. Kerana berdasar kepada hadis ini. Wa an Ibn Abbas anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Nabiy Allah, inni syaikhun kabirun alilun yasuku 'ala al-qiyam famurni bilailatin la'alla Allah yuwaffiquni fiha lailatul qadar qala 'alaika bis-sabi'ah. Rawal Ahmad. Dari Ibnu Abbas bahawa ada seorang laki-laki datang pada Nabi SAW. Lalu dia berkata, wahai Nabiullah, sesungguhnya aku ini seorang tua yang sudah lanjut usia, yang sudah sulit untuk berdiri, maka suruhlah aku beribadah pada suatu malam yang barangkali tepat dengan malam Lailatul Qadar. Maka Nabi SAW bersabda, beribadahlah pada malam, iaitu tanggal 7 hari. Maksudnya 27. Baik. Wa an Muawiyah bin Abi Sufyan an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Lailatul Qadri qala Lailatul 27. Dan dari Muawiyah dari Abi Sufyan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Lailatul Qadar, dia bersabda, iaitu pada malam 27. Betul. Itu sebabnya kaum muslimin dan muslimat kalian, yang malam 27 ni memang banyak hadis yang menekankan begitu. Baik. Tapi permasalahannya tak tentu malam 27 jadi masalah dia. Nak ikut Malaysia kan, ikut Saudi kan, ikut mana kan? Jadi baik. Ia tak ayahnya ambillah 10 malam itu. Al-Zirin bin Hubaish qala sami'tu Ubay bin Ka'ab yaqul wa qila lahu inna Abdullah bin Mas'ud yaqulu man qama sanata asaba lailatul qadar. Wa qala Ubay wallahi alladhi la ilaha illahu innaha la fi Ramadan yahlifu ma yastafni wa wallahi inni la a'lamu ayya lailatin hiya wa hiya lailatul lati amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qiyamiha wa ya lailatul 27 wa amaratuha adatlu asy-syamsu fi sabihati yaumiha bayda'a la su'a laha. Ahmad wa Muslim wa Abu Daud wa Tirmizi. Baik, dan dari Zir bin Hubaish dia berkata, aku pernah mendengar ketika Ubay bin Ka'ab diberitahu bahawa Abdullah bin Mas'ud berkata, siapa yang beribadah setahun maka dia akan mendapat Lailatul Qadar. Lalu Ubay berkata, demi Allah yang tak ada Tuhan selain dia, sungguh Lailatul Qadar itu adalah di bulan Ramadan. Dia bersumpah bulan yang dia khususkan itu adalah Ramadan. Dan demi Allah aku tahu pada malam apa dia itu, iaitu pada malam yang kami anjurkan, dianjurkan oleh Nabi SAW untuk beribadah, iaitu malam 27 Ramadan. Sedang tanda-tandanya iaitu matahari terbit pada pagi harinya dengan cerah, tidak bersinar cemerlang. Maksudnya kaum muslimin dan muslimat kalian,
Tapi dah lepas lah dah. Matahari terbit, bersinar, cahaya ada, tapi dia mendung. Di sini ialah kaum muslimin yang nak tahu malam itu Lailatul Qadar. Kata kaum muslimin dan muslimat Ubay bin Ka'ab, iaitu besoknya matahari terbit, ada cahaya, sinar. Selalunya cahaya matahari ni panas kan, tapi hari itu bersinar. Dia kaum muslimin dan muslimat kalian pada paginya hari cerah tidak bersinar cemerlang, masuk mendung lah. Cahaya matahari ada, tapi dia mendung. Tapi dah lepas lah. Okey, ada seterusnya. Wa an Abi Sa'id anna Nabi sallallahu alaihi wasallam i'takafa al-ashr al-awwal min Ramadan summa i'takafa al-ashr al-awsat fi kubbatin turkiyatin ala suddatiha hasirun fa akhadha al-khasira bi yadihi fa akha fi nayatil kubbah summa atla'a ra'sahu fa kallama an-nasu badanahu minhu fa qala inni a'takifu al-ashra al-awwal iltamisu hadhihi al-lailah summa a'takifu al-ashra awsat summa ataitu fa qila li inna fil ashri al-awakhir faman ahabba minkum an ya'takifa falya'takif fa'takafa an-nasu ma'hu qala wa inni urituha lailati witrin wa inni asjudu fi sabihatiha fi tinin wa ma'in fa asbaha min lailati 21 wa qad qama ila subhi famataratil sama' fa waqafa al masjid fa ansartu tina wal ma' fa kharaja hina faragha min salati subhi wa jabinuhu ورأسه أنفه فيها الطين والماء وإذا هي ليلة 21 من العشر الأواخر رواه أحمد البخاري والمسلم لكن لم يذكر في البخاري اعتكف في عشر الأول. Maksudnya, dan dari Abi Sa'id bahawa Nabi SAW i'tikaf pada 10 hari pertama dari bulan Ramadan. Kemudian dia i'tikaf pada 10 hari di pertengahan bulan di Kurbah Turkiyah, yang di pintunya ada tikar daripada mengkuang, dipanggil koden dari tikar, iaitu Nabi buat tikar, Nabi buat dinding. Lalu dia mengambil tikar itu, kemudian ditariknya ke sudut kubah. Kemudian dia mengeluarkan kepalanya, lalu berbicara dengan orang-orang. Kemudian orang-orang itu mendekat kepadanya. Lalu dia bersabda, sesungguhnya aku sedang i'tikaf pada 10 hari di permulaan bulan. Aku mencari malam ini. Kemudian aku i'tikaf pada 10 hari di pertengahan bulan. Lalu diturunkan wahyu kepadaku. Kemudian dikatakan bahawa sesungguhnya Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Maka siapa di antara kamu yang suka i'tikaf, maka i'tikaflah. Lalu orang-orang beriktikaf bersamanya. Ia bersabda, sungguh pernah diperlihatkan kepadaku bahawa Lailatul Qadar itu jatuh pada malam yang ganjil, dan aku sujud pada pagi harinya di atas lumpur dan air. Kemudian tibalah waktu subuh dari malam 21, sedang Nabi SAW telah berdiri untuk solat subuh. Lalu turunlah hujan, kemudian masjid menjadi basah. Lalu aku melihat lumpur dan air. Lalu Nabi SAW keluar ketika selesai solat subuh, sedang kening dan ujung hidungnya masih terdapat lumpur dan air. Tiba-tiba malam tadi adalah malam 21 dari 10 hari yang terakhir. Riwayat Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim. Baik, tapi masalahnya kaum muslimin dan muslimat kalian, kata Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia kata malam Lailatul Qadar itu malam yang tidak ada hujan. Malam tidak ada hujan. Bagaimana Rasulullah SAW malam itu baginda beribadat
dengan hujan turun. Kita tengok pagi besoknya kaum muslimin dan muslimat Kelang bila lepas subuh, Rasulullah SAW dilihat akan mukanya ada lumpur dan air. Jadi malam itu qadar lah, hujan. Tapi bagaimana pendapat Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala yang mengatakan bahawa Lailatul Qadar itu malam itu adalah tenang, hujan pun tak ada. Itu sekadar pendapat saja kaum muslimin dan muslimat. Baik. An Abdullah bin Unaish anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ra'aitu lailatal qadri summa unsituha wa arani asjudu sabihataha fil ma'in wa tin qala mutirna fi lailati 23 fa shalla bina Rasulullah sallam wa ansarafa wa inna asara al-ma'i wa tini ala jabatihi wa anfihi rawahu Ahmad wa Muslim. Wadada wa kana Abdullah bin Unaish yaqula 23. Dan daripada Abdullah bin Unaish bahawa Nabi SAW bersabda, aku pernah melihat Lailatul Qadar kemudian aku dilupakannya. Jadi bila lihat Lailatul Qadar itu sudah tentu ada tanda-tandanya kaum muslimin dan muslimat Kelang. Nanti kita bicara kemudian. Dan aku menganggap perlu sujud pada pagi harinya di atas air dan lumpur. Ia bersabda, kemudian dia turunkan hujan kepada kami pada malam 23. Lalu Rasulullah salat bersama kami dan salam. Sedang air dan lumpur itu masih nampak di dahi dan di hidungnya. Baik, riwayat Imam Ahmad dan Muslim menambah. Dan Abdullah bin Unaish berkata, demikian, iaitu pada malam 23. Baik. Jadi kalau malam 23 itu turunnya hujan, maka kaum muslimin dan muslimat kalau para sahabat beribadat dengan Nabi SAW. Dan ketika itu mereka nampak pada esok akhirnya, kerana malam gelap pada pagi subuhnya, lepas subuh mereka nampak di muka Nabi pada lumpur. Baik. Jadi kurang tepatlah kalau mengatakan malam tu qadar itu tidak ada hujan. Kalau hujan bukan Lailatul Qadar, tak kena. Baik. Okey. Panjang hadis malam ni, syarahnya pendek saja. Baik, an Abi Bakrah annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iltamisuha fi tas'in wa bakin aw sab'in wa bakin aw khamsin bakin aw thalathin bakin aw akhir lailatin. Qala wa kana Abu Bakrah yusalli fil 20 min Ramadan salatahu fi sa'iri sanati fa in dakhala 'ashran ijtahada. Rawahu Ahmad wa Tirmizi wa Sahawi. Dan dari Abi Bakrah bahawa dia pernah mendengar Nabi SAW bersabda, cari Lailatul Qadar itu pada hari yang tanggal 9, tanggal 7, tanggal 5, tanggal 3. Bermaksud tanggal 9, 29 lah, tanggal 7, 27, tanggal 5, 25 dan 23, atau pada malam terakhir. Dikatakan sedang Abu Bakrah solat 20 hari. Tanggal 9 ni kaum muslimin. Baik. Dikata sedangkan Abu Bakrah solat 20 hari di bulan Ramadan, sebagaimana solatnya di hari-hari lain sepanjang tahun. Tapi jika 10 hari yang terakhir telah masuk, maka dia bersungguh-sungguh. Baik. Tanggal 9 ni 21 ya. Tanggal 9 ni 21. 27, 25, 23 kaum muslim dan juga yang terakhir 29. Malah kita baca hadis lah. An Abi Nadrah an Abi Sa'id fi hadithin lahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja 'ala an-nasi faqala ya ayuhan nas inna kanat ubinat li lailatul qadr wa inni kharajtu li akhbirakum biha faja'a rajulani yattaqani ma'huma syaitan fanasituha faltamisuha fil 'ashr al-awakhir min Ramadan iltamisuha bitasi'ati wal khamisati wasyabi'ah. Qala qultu ya Aba Sa'id innakum a'lamu bi'adadi minna. Faqala ajal nahnu ahaqqu bidzaka minkum. Qala qultu mattasi'u.
wal khamisu was-sabi'. Qala idza madat wahidatun wa 'ishrin fa ya tasi'. Fa idza madat salasun wa 'ishrin fallati taliha sabi'. Fa idza madat khamsun wa 'ishrin fallati taliha al-khamis. Baik. Dan dari Abi Nadrah, dari Abi Sa'id, dalam salah satu hadisnya bahawa Nabi SAW keluar menemui manusia, kemudian bersabda, "Ai manusia, sesungguhnya aku pernah diberitahu tentang Lailatul Qadar, dan aku keluar untuk memberitahukan kepada kamu tentang itu. Lalu datanglah dua orang laki-laki saling berebut haknya, yang masing-masing mereka ditemani syaitan. Kemudian aku menjadi lupa tentang Lailatul Qadar itu. Maka carilah pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Carilah pada hari tanggal 9. Maka carilah pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Carilah pada hari yang tinggal 9. Bukan tanggal ya. Tinggal 5 dan tinggal 7. Abu Nadrah berkata, aku bertanya, hai Abu Sa'id, sungguhnya engkau lebih mengetahui tentang hitungannya daripada kami. Lalu dia menjawab, benar, kami lebih layak mengetahui tentang itu daripada kamu. Abu Nadrah berkata, aku bertanya lagi, apa maksud hari 9, 5 dan 7 itu? Dia menjawab, apabila hari ke-21 telah lewat, kemudian dia ingat hari 22, itulah katakan hari tinggal 9. Baik. Maksudnya kaum muslimin malam 21 lah maksud dia. Lalu bila hari ke-23 telah lewat, terlalu, maka mengiringi itu adalah hari yang ketinggal 7. Kemudian apabila hari yang ke-25 sudah lewat, maka mengiringi itu adalah hari yang tinggal 5. Jadi kalau tinggal ada 9 tu, maksudnya hari 21. Baik. Maka ini banyak adik-adik Nabi SAW. Tetapi secara yang umumnya, iaitu Lailatul Qadar itu 10 yang terakhir, tapi malam ganjil. Nak meletakkan seperti Al-Imam Abu Hanifah, terus meletakkan malam 27, kaum muslimin dan muslimat kalian, maka itu ada pertentangan sedikit lah. Sebab ada hadis Nabi menyebut malam malam 21, malam 23 dan malam 25. Baik. Baik, kita tengok syarah lepas ni. Ali bin Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iltamisuha bil asr awakhir min Ramadan Lailatul Qadar bi tasi'atin tabqa bi sabi'atin tabqa bi khamsati tabqa. Rawi Ahmad wa Muslim. Dan dari Ibnu Abbas bahawa Nabi SAW bersabda, carilah Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Lailatul Qadar itu jatuh pada tinggal 9, iaitu 21, 7, 23 dan hari yang tinggal 5, hari 25 lah hari. Baik. Ada riwayat Imam Ahmad, Bukhari dan juga Abu Daud. Okey. Sikit lagi ya. Wa riwayatin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi asri fi sab'i yamdin aw fi tis'in yabqain yakni Lailatul Qadar, rahul Bukhari. Dalam satu riwayat dikatakan Rasulullah SAW bersabda, Lailatul Qadar itu jatuh pada 10, 7 yang telah lewat ataupun tinggal 9 hari. Jadi kaum muslimin dan muslimat kata nak tunjuk, iaitu sama ada malam 20 ada, atau malam 21 ataupun malam 23. Baik. Ali bin Umar radhiyallahu anhuma anna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam uru Lailatul Qadar bil manam bi sab'i awakhir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ura ru'yakum qad tawata'at fi sab'i awakhir faman kana mutaharriha falyataharra fi sab'i awakhir. Akhrajahu wa Bukhari wa Muslim. Dan dari Ibn Umar bahawa ada berapa orang laki-laki sahabat Nabi SAW yang mimpi melihat Lailatul Qadar pada 7 hari yang terakhir. Lalu Rasulullah SAW bersabda, mimpi-mimpi kamu itu diperlihatkan kepadaku juga. Nanti apa mimpi apa nanti bagaimana mereka lihat, iaitu bertepatan dengan 7 hari terakhir. Kerana siapa yang mencarinya, carilah pada 7 hari yang terakhir, iaitu malam 27. Baik.
malam 23. Malam 23. Wali Muslim qala uriya rajulun anna lailatal qadr 27. Faqala Nabi sallallahu ura ru'yakum fil asri awakhir afatlubuha fil witri minha. Dan bagi Muslim dia berkata, aku ada seorang bermimpi bahawa Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 27. Lalu Nabi SAW bersabda, mimpi kamu itu diperlihatkan padaku, iaitu bahawa Lailatul Qadar itu jatuh pada 10 hari terakhir. Kerana itu carilah dia pada tanggal yang ganjil dari 10 hari itu. Tapi ada satu riwayat, ya, tapi ini bukan riwayat hadis, cuma sejarah saja. Sejarah saja. Sejarah cerita tentang kelebihan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Tapi ini bukan riwayat, bukan riwayat hadis, sahabat. Ketika Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berumur ketika itu baru 7 tahun. 7 tahun. Maka dia melihat ada cahaya yang masuk ke dalam rumah dia. Dia tengok macam ada cahaya masuk dalam rumah dia. Baik. Lalu digerakkan ayahnya, ayah bangun, malam ini malam Lailatul Qadar. Imam Nawawi baru umur 7 tahun, tahulah Lailatul Qadar. Baik, kita umur berapa tahun tak tahu lagi Lailatul Qadar. Jadi kata Imam Nawawi, aku melihat ada cahaya yang masuk dalam rumah. Wallahu a'lam, sama ada itu mimpi atau benda itu perkara. Tapi kata dalam sejarah ni, kalau baik Imam Nawawi, memang dia tengok semua cahaya masuk. Lalu kaum muslim, ayah dibangun, ayah dia tak nampak. Dan pada malam itu ialah malam 27. Jadi baik. Okey, ya. Ada seterusnya. Ana Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taharru lailatul qadri fil asr awakhir min Ramadan. Dan Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW bersabda, cari Lailatul Qadar itu pada 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan. Baik. Wal Bukhari wa qala fil witri min al asr awakhir. Dalam Sahih Bukhari pula berkata pada tanggal ganjil, pada hari-hari ganjil dari 10 hari yang terakhir. Baik. Penjelasan. Berkata Aisyah bahawa Nabi SAW apabila 10 hari yang terakhir sudah masuk, maka ia menghidupkan malam dan membangunkan isteri-isterinya serta mengikat kainnya. Syarah rahimahullah ta'ala berkata, adik ini menunjukkan dianjurkan bersemangat untuk terus-menerus mengerjakan qiyamul lail pada 10 hari terakhir di Ramadan dan menghidupkannya dengan ibadat serta menjauhi isteri dan menyuruh keluarga memperbanyakkan amalan taat. Itu sama-sama dipahami. Jadi kaum muslimin dan muslimat kalian, okey, kalau kita ambil fakta sejarah, ya kaum muslimin dan muslimat kalian, iaitu Nabi kalau menghidupkan bulan Ramadan ni cuma walaupun berlaku ada sedikit syakur rawi, ada kata yang Nabi solat tarawih ni ada pada malam kedua atau malam ketiga, dan malam keempat Nabi tak hadir atau malam ketiga Nabi tak hadir. Maka yang buat tarawih